Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu malam ini dan kita akan masuk kepada bab yang ke-23 daripada kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim ataupun Mukhtarat, iaitu ringkasan daripada kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Dan pada bab yang ke-23 ini dia meletakkan tajuk hak Allah, hak para nabi dan hak orang-orang mukmin. Hak Allah, hak para nabi dan hak orang-orang mukmin. Semua kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hak, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala ada hak yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul juga mempunyai hak terhadap umat, mempunyai hak kepada ataupun terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi dan para rasul. Dan begitu juga orang-orang mukmin sekaliannya, masing-masing mempunyai hak antara satu sama lain. Fa'tu kullazi haqqin haqqahu, di dalam hadis yang masyhur apabila Salman Al-Farisi mengajarkan kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma, ketika mana Salman mengajarkan Abu Darda tentang apabila Salman pergi ke rumah beliau dan sewaktu dia bermalam di rumah Abu Darda tidak salat, Abu Darda berpuasa sepanjang hari, kemudian pada waktu malamnya hanya asyik salat sahaja dan tidak tidur-tidur, sehingga isteri Abu Darda, Ummu Darda, mengadu hal tersebut kepada Salman Al-Farisi. Maka setelah diajar kepada Abu Darda, maka ayat yang terakhir yang disebut oleh Salman Al-Farisi adalah setiap orang mempunyai hak yang mesti ditunaikan. Fa'tu kullazi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah hak orang yang berhak mendapat haknya. Maka begitu juga kita, hak Allah mempunyai hak terhadap hamba-hambanya. Begitu juga hamba mempunyai hak. Dan juga Nabi juga mempunyai hak yang mesti ditunaikan oleh umat baginda, umat mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muaz ibn Jabal, dan hadis ini suatu hadis yang masyhur dan hadis yang menjadi panduan kepada umat yang akhir, iaitu di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengajarkan umat baginda apakah dia hak-hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ini, Muaz bin Jabal berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li ya Muaz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad?" قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
Ya Mu'adh, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalika? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqquhum 'alayhi alla yu'adzibahum. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muaz ibn Jabal, ketika mana aku menunggang ataupun membonceng keldai. Ketika mana Muaz ibn Jabal bersama dengan Rasulullah di atas keldai baginda sallallahu alaihi wasallam. Muaz duduk di belakang. Maka faqala li, kata Rasulullah kepada Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Muaz, adakah engkau mengetahui apakah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Muaz pun kata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya. Qala haqquhu alaihim, itu hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba, an ya'buduhu, itu menyembahnya, wala yushriku bihi syai'an, dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Kemudian dilanjut lagi, ya Mu'adh, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalika? Wahai Mu'adh, adakah engkau tahu pula apakah hak hamba yang Allah akan tunaikan sekiranya hamba tersebut melaksanakan hak Allah tersebut? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala haqquhum alaihi. Haqquhum alaihi, itu hak mereka, itu hamba ke atas Allah, atau Allah Azza wa Jalla akan tunaikan, alla yu'adzibahum. Allah Azza wa Jalla akan tunaikan hak hamba pula sekiranya hamba tersebut menunaikan hak Allah, iaitu seorang hamba yang tidak mensyirikkan Allah, hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tauhid yang solid, tauhid yang bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekiranya hamba tersebut melaksanakan hak Allah tersebut, iaitu tidak mensyirikkan Allah dan hanya menyembah Allah sahaja, Allah akan tunaikan hak hamba pula. Iaitu apa dia? Haknya ialah Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Maka hadis ini sangat besar maknanya, dan hadis ini sangat memberikan pengajaran kepada kita tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Hanya seorang hamba itu perlu hanya menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, maka Allah akan tunaikan hak kita pula. Apa haknya? Apa hak kita apabila kita tunaikan hak Allah? Allah tidak akan mengazab kita kalau sekiranya kita mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Maka kalau sekiranya ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak melaksanakan hak Allah, maksudnya melakukan syirik kepada Allah ataupun membuat segala bentuk syirik dengan pelbagai bentuknya terhadap Allah Azza wa Jalla, maka di sana Allah tidak akan menunaikan hak hamba tersebut. Maksudnya Allah akan mengazabnya. Dan semua kita mengetahui bahawasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar sekali. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun, dan Allah akan mengampunkan selain daripada dosa syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah mempunyai hak ke atas hamba-hambanya, iaitu seorang hamba jangan mempersekutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Mesti dalam ibadahnya kepada Allah solid kepada Allah. Dan itu merupakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasulnya untuk mengajarkan tauhid ini kepada manusia, dan Allah menurunkan kitab-kitab wahyunya juga untuk menjelaskannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada kaum yang telah kami kirimkan utusan-utusan kami sebelum kamu, apakah kamu menetapkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Rahman untuk mereka sembah?
Maka ayat ini menjelaskan kepada kita adalah suatu pertanyaan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah pula dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula." Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullah. Dan rasul ini tugasnya supaya hamba-hambanya ini ataupun kaum mereka ini hanya menyembah akan Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan mestilah menjauhi perkara yang dinamakan at-taghut. At-taghut adalah lawan kepada tauhid. Taghut. At-taghut adalah lawan kepada sunnah. Semua perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, semua benda yang merangi ataupun yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan at-taghut. Termasuk dalam pengertian tauhid ialah bahawa kita tidak boleh punya rasa takut selain hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh kita menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kecuali hanya kepadanya. Itu makna tauhid. Di antara makna pengertian tauhid, kita tidak boleh takut melainkan hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud takut di sini adalah takut dalam erti kata, kalau sekiranya dia itu takut sehingga mendatangkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ yang dimaksudkan takut. Kalau sekiranya dia takut kepada makhluk sehingga hak Allah tidak ditunaikan, dia takut kepada makhluk sehingga dia mensyirikkan Allah, dia takut kepada jin dan syaitan, maka dia pergi sembah jin dan syaitan. Dia takut kepada ahli sihir, maka dia pergi menyembah ahli sihir. Dia takut kepada sesuatu yang akan memudaratkannya, maka dia pergi buat sesuatu yang bercanggah dengan aqidatut tauhid. Itu yang dimaksudkan takut dekat sini. Bukan erti kalau sekiranya takut dalam erti kata takut perkara yang fitrah. Kalau sekiranya kita takut dengan haiwan yang berbisa, maka itu adalah takut yang tidak masuk di dalam bab syirik. Kalau sekiranya kita takut dengan wabak COVID, itu tidak masuk di dalam bab syirik. Kalau sekiranya kita menghindarkan haiwan yang berbisa supaya jangan terkena kepada kita, itu tidak syirik namanya. Itu takutnya Allah Azza wa Jalla jadikan dan dianya fitrah. Manusia takut kepada kegelapan. Dan kegelapan maksudnya bimbang kalau sekiranya gelap akan menyebabkan suatu mudarat. Maka itu adalah suatu benda yang Allah Ta'ala jadikan. Ini tengah musim-musim COVID ni mula ramai yang merepek-repek. Kalau sekiranya pok-pok ni, itulah tak nak datang masjid, tak nak solat rapat-rapat, ini semua ni apalah, takut kepada COVID dan tak takut kepada Allah Ta'ala. Ini syirik, ini orang yang tak faham tauhid, ini orang yang tak faham syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak faham apa pengertian tauhid dan dia tak faham apa pengertian syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka intabih, hati-hati dan awas dengan perkara yang sebegini. So, kembali bahawasanya di antara perkara yang disebut tadi, antara perkara yang disebut tauhid itu punya rasa takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dalam erti kata takut yang membawa kita ini, kalau sekiranya dia membawa kepada syirik, maka di situ akan datang kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Termasuk juga dalam pengertian tauhid ialah bahawa ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Rasa takut dan takwa semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini adalah maksud tauhid.
Ini adalah maksud akidah. So bila kita sebut akidah, la ilaha illallah, la ilaha al-ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid. Dan erti kata tauhid apabila kita sebut tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya beribadat kepada Allah, maksud ibadah, maksud tauhid dekat sini, maka dia meliputi rasa takut, dia meliputi rasa ta'zim, pengagungan, dia mempunyai maksud memuliakan, maksud lagi termasuk juga dalam perkara yang melibatkan tauhid ini, doa hanya kepada Allah, nazar hanya kepada Allah, dan yang lain-lainnya mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksud tauhid la ilaha illallah. Dan bukan hanya maksud ibadat itu salat, bukan hanya maksud ibadat itu puasa, dan bukan hanya maksud ibadat itu hanya menunaikan haji di Mekah dan sebagainya. Itu antaranya. Tetapi di sana ada lebih lagi yang dimaksudkan. Tauhid adalah perkara yang melibatkan amalan hati macam kita sebut tadi, iaitu rasa pengagungan, rasa ta'zim, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, sayangkan Allah, cinta Allah. Maka ini semua adalah amalan hati yang mesti juga tauhid dalam bab itu, iaitu dalam bab amalan hati mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila kita sebut perkara riya, maka dia tergolong dalam syirik. Riya perkara yang disebut sebagai syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Kerana riya dia buat sesuatu untuk orang nampak. Dia buat sesuatu amalan dan sebagainya untuk orang nampak, dan dia nakkan orang tengok dia tu baguslah. So itu maksud riya, dan sebab itu namanya syirik. Kerana mungkin dia salat, kemudian dia salat bukan kerana Allah, tapi kerana nak orang kata dia rajin salat. Dia salat bukan kerana Allah, tapi nak orang kata dia itu wara' ataupun taqi, orang yang bertakwa dan sebagainya. Maka itu namanya riya. Sebab itu ianya tergolong di dalam perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Termasuk juga dalam pengertian tauhid ialah ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul. Termasuk dalam pengertian tauhid ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man ata'ar rasul, siapa yang taat kepada Rasul faqad ata' Allah, maka dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya siapa yang taat ke Rasul, dia taat ke Allah. Maka itu juga tauhid. Sebab itu bila kita sebut tauhid dan sebut akidah, maka dia mengandungi dua kalimah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diberikan ibadah hanyalah Allah sahaja, dan Muhammadun Rasulullah bermaksud la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang diikuti dengan benar melainkan hanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk dalam tauhid. Kalau kita sebut yang pertama, bahagian pertama iaitu tauhid dari sudut ibadah kepada Allah. Bahagian kedua adalah tauhid dari sudut ikutan. Tidak ada yang kita ikut melainkan hanya ikut Nabi. Tak boleh ikut orang lain. Hanya mengikut Nabi. So tauhid di dalam ikutan hanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu, apa yang Rasul bawa kepada kamu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu fantahu, maka jangan buat. Jadi yang halal ialah sesuatu yang dihalalkan Rasulullah SAW. Yang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama adalah syariat yang ditetapkan oleh beliau. Agama adalah syariat yang ditetapkan oleh. Apa maksud ditetapkan oleh beliau?
Maksudnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang memahami kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, pertama dia tak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dia tak akan mensyirikkan Allah dalam doa, dia tak akan mensyirikkan Allah di dalam bernazar, dia tak akan mensyirikkan Allah di dalam hak-hak agama, iaitu sembelihan umpamanya dan sebagainya, termasuk dalam bab-bab yang telah lalu yang kita jelaskan pada bab perayaan umpamanya, pada bab membesarkan hari-hari tertentu, pada bab membesarkan manusia. Maka semua ini termasuk dalam pengertian ini. Maka apabila disebut bahawasanya apa yang dibawakan oleh Rasulullah ataupun cara yang dibawa oleh Rasulullah wajib kita ikuti dan sebagainya, maka semua benda daripada A sampai Z mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umpamanya dalam bab doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa. Nabi ajar kepada umatnya macam mana cara doa. Nabi ajar perkataan-perkataan yang patut digunakan, yang tak patut dipakai dan sebagainya. Maka ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang patut diikuti, yang sunnahnya diambil, yang sunnahnya dibaca, hadis-hadisnya dipelajari. Maka dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat ajaran Islam yang begitu lengkap, yang begitu sempurna, dan sepatutnya kita ikut yang disebut dalam hadis itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang patutnya kita ikut, kita tak ikut kadang-kadang, dan yang sepatutnya kita tak perlu buat, kita duduk sibuk nak buat-buat. Maka ini yang terjadi kepada umat akhir zaman. Juga ditetapkan bahawa pengharapan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata-mata. Ar-raja, rasa harap, mesti ke Allah semata-mata. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran dengan banyak ayat yang lain, ar-raja, al-khawf, rasa takut dan sebagainya. Ini telah pun kita sebut banyak kali dalam pengajian-pengajian tauhid dan sebagainya. Kemudian kita sebut di dalam hadis di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang menceritakan kepada kita dalam hadis yang sahih sifat-sifat orang yang masuk syurga tanpa hisab umpamanya, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan humul lazina la yastarqun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua adalah tauhid yang Nabi kita ajar. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya di kalangan umat baginda hanya 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Bayangkan, daripada umat Nabi ni, daripada zaman Nabi sehinggalah nak kiamat ni, hanya yang masuk syurga tanpa hisab itu 70,000 sahaja. Dan 70,000 sahaja itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, humul lazina la yastarqun, itu mereka yang tidak minta dijampi, wala yaktarun, dan tidak menggunakan sesuatu yang panas. Yaktarun al-kay, itu berobat dengan sesuatu yang panas. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, iaitu tatayyur ni pada asalnya jahiliah baling burung kan. Maka kalau burung ke kanan petanda baik, kalau burung ke kiri petanda buruk. Tatayyur, sial kata orang Melayu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini 4 perkara yang disebut oleh Nabi. Sesiapa yang termasuk dalam golongan ini, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Ini keistimewaan. Daripada 4 yang disebutkan, pertama, la yastarqun, tidak minta ruqyah, tidak minta dijampi, tidak minta dijampi. Kita tahu bahawasanya Nabi SAW menjampi. Kita tahu para sahabat menjampi. Maka di dalam Islam atau syariat Islam, menjampi orang suatu yang dibenarkan, bahkan diharuskan, bahkan disuruh. Sesiapa yang boleh memberi manfaat kepada saudaranya, maka falyaf'al, maka lakukan. Tapi minta jampi,
Minta jampi ni boleh ke tak boleh? Minta jampi bukan tak boleh. Boleh. Tetapi sesiapa yang minta jampi, dia dah tak dapat keistimewaan masuk syurga tanpa hisab. Sebab dia telah minta untuk dijampi. Menjampi dan minta jampi harus. Tetapi disebutlah hadis ini, orang-orang yang tidak minta jampi, maka dapat keistimewaan masuk syurga tanpa hisab. Wala yaktawun, tidak berubat dengan benda yang pandai. Ini juga harus. Benda ini juga harus. Yang tak boleh yang ketiga, wala yatatayyaru. Ini memang tak boleh. Tak ada tatayur yang boleh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Baik. Hadis ini apa poin dia? Hadis ini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang-orang yang tidak minta jampi, hanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, doakan Allah dan mengharapkan Allah akan menyembuhkan penyakitnya, maka ini adalah orang yang bulat tauhidnya kepada Allah dan bulat keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun benda itu dibenarkan untuk minta jampi, tetapi satu orang hamba Allah yang hanya memohon kepada Allah dan tidak minta untuk orang jampi kat dia, dan dia yakin dengan Allah semata-mata. Ini poin utama yang nak disebut dalam hadis ini. Sebab itu dia dapat suatu keistimewaan masuk syurga tanpa hisab. Itu keistimewaan dia. Sebab tak minta jampi. Tapi kalau orang lain jampi dan dia tak minta, itu tak ada masalah. Ini apabila keyakinannya bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin hadis tu. Wala yaktawun, tidak berubat dengan benda yang panas. Benda tu boleh, tapi dia tak nak guna, dia minta ke Allah Azza wa Jalla. Bulat apa orang kata, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tak tatayur, tak percaya sial mayal dan sebagainya. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah dia bertawakal. Maka orang yang ni akidahnya solid, akidahnya bersih, maka Allah dengan sebab akidahnya begitu yakin, begitu bulat hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah bagi dia suatu tempat istimewa, itu masuk syurga. Dan bukan saja masuk syurga saja, tanpa hisab. Tanpa hisab. Apa maksud tanpa hisab? Masuk terus, tak ada hisab dah. Maka ini adalah orang yang akidah tauhidnya bulat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hadis yang lain, contoh, tengok Nabi SAW. Nabi SAW sangat-sangat menginginkan kebaikan kepada umat baginda. Nabi SAW sangat-sangat menyayangi kaumnya, sangat-sangat menyayangi umat baginda. Tak ada benda yang boleh memberi manfaat dan memasukkan seorang syurga malaikat. Nabi telah beritahu dan Nabi ajar. Dan tak ada benda yang boleh merosakkan akidah ataupun mencacatkan akidah malaikat. Nabi juga telah bagi tahu dan Nabi ajar. Maka dalam hadis, iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, mintalah kat Allah. Wa iza ista'anta fasta'in billah. Dan bila nak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga memberikan suatu pengajaran kepada kita. Iza sa'alta fas'alillah. Apa saja nak minta ke Allah. Apa saja permintaan minta ke Allah. Ada beberapa riwayat hadis sebahagian mentaifkannya, sehingga sya'athin ni'al, sehingga tali kasut yang hilang pun minta ke Allah. Bila duit tak ada, minta ke Allah. Maka ini orang yang Allahu Akbar, aqidah tauhidnya begitu yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Orang datang minta tolong dengan Nabi. Nabi kata iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam perkara minta tolong dengan makhluk dan benda yang makhluk bagi, apa masalahnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi semua benda dia balik ke Allah, semua benda dimintakan Allah. Orang yang macam ni, Allahu Akbar, orang yang macam ni, sebab itu dia punya pahalanya begitu besar. Sebab begitu akidahnya kepada Allah Azza wa Jalla sangat kukuh. Maka kalau dilihat lagi dalam dalam hadis-hadis yang disebutkan berikutnya,
La taqulanna ahadukum ma syaa Allah wa syaa Muhammad. La taqulanna ahadukum. Jangan seseorang kamu sekali-kali menyatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Jika Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Nabi tak suka. Nabi tak suka. Walaupun orang yang menyebutkan Masya Allah wa syaa Muhammad, jika Allah nak, jika Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki, bukan dia nak maksudkan mensyirikkan Allah, tapi Nabi SAW begitu sensitif sangat dengan wording yang digunakan, dengan perkataan yang digunakan. Nabi tak suka. Seolah-olahnya dia kata Masya Allah wa syaa Muhammad, jika Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Seolah-olahnya dia nak jadikan Nabi SAW ni sekutu bagi Allah. Sebab tu Nabi tak suka. Maka bal katakanlah Masya Allah summa syaa Muhammad. Bahkan yang patut dia cakap adalah Masya Allah, jika Allah kehendaki kemudian baru Muhammad kehendaki. Jika Allah kehendaki thumma, kemudian baru Muhammad kehendaki. Hadis Nasa'i sahih. Ini bagaimana Nabi SAW mengajar kat kita ni. Ni Nabi ajar kat kita ni supaya Nabi sayang umat, supaya umat ini tidak ada sedikit pun unsur yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Masya Allah wa syi'ta, jika Allah kehendaki wa syi'ta, dan engkau kehendaki wahai Muhammad. Faqala aj'altani lillahi nidda. Nabi kata ke orang ni tadi, adakah engkau nak jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Tengok, Masya Allah wa syi'ta, jika engkau kehendaki, jika Allah kehendaki dan engkau. Nabi kata, adakah engkau nak jadikan aku ini sekutu dengan Allah? Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah, jika Allah saja yang kehendaki. Masya Allah wahdah. Katakan, jangan kata jika Allah dan engkau, itu Muhammad kehendaki. Tak. Hanya kata jika Allah saja yang kehendaki. Tengok bagaimana Nabi SAW sangat menyayangi hamba, sangat menyayangi kaum baginda ataupun umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sekiranya kita mempelajari hadis. Ini kalau sekiranya kita mempelajari sunnah Nabi. Dan apabila kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengenali Nabi Muhammad itu dari sudut Nabi pakai apa, Nabi suka makan apa, Nabi berjalan macam mana. Ya, itu pun disebut oleh para ulama. Tetapi yang paling utama sekali yang disebut adalah sunnah-sunnah baginda yang berupa agama dan juga pengajaran-pengajaran Nabi, terutamanya perkara yang melibatkan tauhid, terutamanya perkara yang melibatkan penjagaan akidah umat. Maka ini yang patutnya lebih diberatkan daripada yang lain-lainnya. Maka sehingga kalau sekiranya kita telah mempelajari hadis Nabi dan kita telah mempelajari sunnah baginda dari sudut akidah tauhid, dan berikut kita telah mempelajari hadis baginda dari sudut pengamalan ibadat, berikutnya dia akan mendatangkan cinta kepada Nabi, dan baru pakaiannya ikut pakaian Nabi, cara jalannya ikut cara jalan Nabi. Apa saja yang Nabi buat, rambut Nabi dia nak tiru, janggut Nabi dia nak tiru, apa-apa saja itu adalah lambang kecintaan seorang yang datangnya sesudah daripada akidah tauhid, dan berikutnya datang daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mensyirikkan Allah. Itu asas kepadanya, kepada tauhid. Maka berikutnya barulah kepada yang lain-lainnya. Tetapi apa yang disedihkan pada akhir-akhir ini, semua kita mengetahui bahawasanya yang panas dibincangkan dalam media sosial dan sebagainya, yang diutamakan itu capal.
Yang diutamakan itu mungkin baju, yang diutamakan itu macam-macam. Itu yang diutamakan, sedangkan bid'ah merata-rata dibuat. Dia duk ikutlah punya nak bubuh capai atas kepala. Tetapi akidah tauhid tak dipelihara. Akidah tauhid yang penuh dengan syirik, dalam pengamalan penuh dengan bid'ah. Macam mana mungkin satu orang yang akidahnya cacat dan juga dalam peribadahannya kepada Allah mempunyai bid'ah yang begitu banyak sekali, kemudian macam mana nak dicantumkan dengan sayangnya baginda dengan dari sudut pakaian dan seumpamanya? Itu tak boleh, tak masuk. Dan kalau sekiranya kita itu mencintai Nabi SAW, maka bukan hanya luaran yang nampak pakai apa dan sebagainya itu yang dipertekankan, tetapi bermula dengan aqidatut tauhid. Maka punya banyak lagi masyarakat kita yang buat benda khurafat, punya banyak lagi masyarakat kita yang buat benda sial mayal, percaya sial dan mayal, punya banyak lagi masyarakat kita yang pergi bomo, punya banyak lagi yang percaya kepada tukang tilik, punya banyak lagi masyarakat kita yang bid'ah dalam ibadahnya begitu berlambak sekali. Dan punya banyaknya umat kita yang tidak mengenali Nabi kita dari sudut akidahnya, dan tidak mengenali apakah sarana-sarana ataupun apakah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peramalan. Maka kalau kita ada akal yang waras, dengan hanya membaca ayat hadis yang kita bacakan tadi tu, Masya Allah wa syi'ta, Nabi tak suka. Jika Allah ni dan engkau kehendaki, dan Nabi betulkan Masya Allah somma, hendaklah kau kata jika Allah kemudian. Maka ini sendiri telah pun menggambarkan kepada kita yang paling utama sekali, Nabi tak suka orang buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah ajar kita doa kepada kubur. Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar kita doa kepada kubur Nabi-Nabi yang lain, iaitu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak pernah mengajar pun kita pergi kubur Nabi dan sebagainya, minta kat Nabi. Maka ini yang patutnya kita ikut dan contohi dari sudut bab ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nak ambil keberkatan kat Nabi juga ada ilmu. Nak ambil keberkatan kat Nabi mesti dengan ilmu. Dan mesti kita tahu apa yang ada berkat, apa yang tak ada berkat, itu dengan ilmu. Kita nak tahu kolej ni ada berkat ke tak ada, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu baju ada berkat ke tak ada berkat? Macam mana kita nak tahu capal ada berkat ke tak ada berkat? Semuanya datang daripada sunnah dan datang daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah para ulama menyebutkan orang yang paling mencintai Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis, adalah orang hadis. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah ahlul hadis, bukan ahlul bidah. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang setiap harinya bergelumang dengan hadis. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ke depan, terkehadapan di dalam memerangi hadis palsu. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkehadapan menjelaskan antara hadis yang boleh pakai dan hadis yang tak boleh pakai. Bukan hanya sekadar apa yang berlaku oleh kerana dah dekat dengan kita, buat capal tak capal dan sebagainya. Bahkan bagaimana capal itu pula dan sebagainya boleh dijadikan benda utama dan sebagainya, sedangkan bentuk capal yang ada pun kita tak berapa nak pasti dan sebagainya. Bahkan bentuk capal pun Firaun pun pakai capal yang sama atau bentuk capal yang sama. Maka ini yang sepatutnya dipelihara oleh kita, yang patut dipelajari dan sebagainya. Maka amat malang kepada umat akhir zaman kalau sekiranya yang diagung-agungkan itu lakaran capal saja, tetapi bid'ah punya berlambak dibuat dalam ibadat. Satu hadis Ibnu Umar banyak kali dah disebut hadis ni. Apabila terjadinya orang bersin di hadapannya, apabila orang bersin, maka dia pun kata Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibnu Umar buat apa? Ibnu Umar tidak menjawabnya. Seorang yang bersin di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Umar, orang bersin. Kita tahu Abdullah Ibnu Umar orang yang paling sayang kat Nabi. Bukan maksud semua sahabat sayang, tapi Abdullah Ibnu Umar ni, sehingga lalu ke tempat yang pernah Nabi tunduk disebabkan ada ranting, walaupun pada ketika itu dah tak ada ranting, dia tunduk juga kat situ. Itu Abdullah Ibnu Umar. Maka orang yang begini, tiba-tiba ada orang bersin di hadapannya, dia kata alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia tak menjawabnya. Maka orang ni tadi kata, limadha la tushammitni? Kenapa kau tidak menjawabnya? Sedangkan sunnah menjawab apabila orang bersin alhamdulillah, sunnahnya menjawab ya rahmakallah. Tetapi Ibnu Umar tidak menjawabnya. Maka bila orang ni kata, kenapa kau tidak mendoakan aku? Kata Abdullah Ibnu Umar, aku tak pernah dengar Nabi kata bila bersin alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku tak pernah dengar. Yang aku dengar alhamdulillahi ala kulli hal. Yang aku dengar alhamdulillah. Dalam riwayat ni alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang aku dengar. Maka kalau begitu yang diucapkan dengan sama apa yang Nabi cakap, dan baru aku yarhamkallah, baru aku jawab. Tapi oleh kerana kau telah menokok tambah dengan bersin, kau kata alhamdulillah, dan kau tambah, bukan kau tambah apa benda pun, bukan ditambah dangdut ke apa, bukan ditambah nyanyi. Dia tambah wassalatu wassalam, salawat dan salam atas Rasulullah. Ibnu Umar tidak menjawabnya kerana buat bid'ah ketika itu. Ini contoh para sahabat. Ini yang patut kita belajar, dan ini yang patut kita contohi, dan ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita fahami. Bukan apa yang dibuat-buat oleh orang yang punya ramai dan sebagainya itu dan sebagainya. Maka syubhat, datang syubhat sehingga orang ilmuwan, sehingga orang yang dinisbahkan kepada agama pun keliru, sehingga keluar fatwa-fatwa syubhat, sehingga keluar fatwa-fatwa pun tak apa-apa, yang dia sendiri pun terkeliru dengan apa isu utamanya dan sebagainya. Alhamdulillahi alal islami wa sunnah. Alhamdulillah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dibawakan surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Surah ni pun juga mesti dihafal. Surah Asy-Syura ni, am lahum syuraka'u, surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Surah ini, ayat ini, surah Asy-Syura ini adalah panduan bagi orang Islam. Apabila Allah kata, adakah bagi mereka ini syuraka'u, adakah bagi mereka ini sekutu-sekutu selain aku, selain Allah, syara'u lahum, yang pergi buat suatu syariat bagi mereka dalam agama mereka, benda yang aku tak pernah bagi izin, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini asas kepada hak Nabi atau hak Allah dan hak Rasul-Rasul dan sebagainya. Hak yang mesti kita tunaikan kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah, dan hak kepada Nabi, kita jangan buat bidah. Hak kepada Allah, hanya sembah Allah dan jangan syirik. Hak kepada Nabi, taat, dengar, patuh, jangan buat sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang mesti kita faham. Jangan jadi sebagaimana orang-orang yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ustaz-ustaz mereka, mengambil ahbarahum wa ruhbanahum, ulama-ulama mereka, arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Para sahabat dah kata dah, wahai Rasulullah, mereka bukan sembah ustaz, mereka bukan sembah ulama mereka. Nabi kata, tidakkah mereka menyetujui apa yang mereka halalkan, benda yang Allah haramkan, dan mereka haramkan benda yang Allah halalkan? Itulah maksud menyembah ustaz. Itulah maksud menyembah orang alim.
menyembah orang ruhban dan sebagainya. Maka ini yang disebut apabila mereka buat demikian, maka mereka berbuat bid'ah dalam bab agama. So tajuk kita hari ini adalah hak Allah, hak para nabi dan hak orang-orang mukmin. Maka hak Allah jelas, jangan mensyirikkan Allah di dalam beribadat. Maka dalam beribadat maksudnya apa saja benda yang melibatkan ibadah kepada Allah, jangan share dengan orang, jangan share dengan makhluk, jangan share dengan orang yang dah mati. Bahkan hak Allah itu jangan di-share dengan para nabi dan para rasul. Nabi pun tak bagi dan sebagainya. Dan semua kita tahu hadis yang telah kita baca, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ingatkan kepada umat, laknat Allah ke atas Yahudi dan Kristian yang menjadi kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Maka ini adalah perkara yang juga bab yang penting untuk kita fahami dan untuk kita hadam, supaya kita ini dapat gambaran yang jelas dan ilmu yang jelas, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Maka kita bimbang akhir zaman ini apabila orang-orang dah tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengambil sesuatu yang bukan dari sunnah dan mereka lakukan seolah-olahnya benda tu sunnah. Sehingga apabila datang orang kata kepada mereka, ini bukan sunnah, ini bukan sunnah, maka orang-orang yang menegakkan sunnah pula dituduh orang-orang ini tak suka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tegur bab capal lakaran je pun, tegur lakaran capal dan sebagainya, maka orang yang menegur bab lakaran capal itulah yang dikatakan benci Nabi, yang dikatakan tidak sayang kat Nabi. Oh, ini dah ada orang-orang ni, bila kita ni duk sibuk sangat bab capal-capal ni, so kita ni menghina Nabi. Dia tak tahu bahawasanya yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia, iaitu buat sesuatu yang Nabi tak suruh. Dan semua kita sepatutnya kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawasanya setiap para nabi dan para rasul itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan bersama dengan mereka hawariyun wa ashab. Setiap para nabi dan para rasul itu Allah Ta'ala utuskan mereka ini bersama dengan mereka adalah ashab, para sahabat, hawariyun, para sahabat. Ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Kerja para sahabat dan kerja hawariyun. Nabi Musa atau Nabi-Nabi Bani Israil dipanggil hawariyun. Nabi Muhammad SAW dipanggil sahabat. Jadi kerja mereka apa disebut hadis itu? Ya'khuzuna bi sunnatihi, mereka mengambil sunnah nabinya, wa yaqtaduna bi amrih, ikut perintah nabinya. Summa ya'ti khulufun min ba'dihim, kemudian datang golongan setelah daripada golongan sahabat ni tadi. Datang golongan setelah golongan hawariyun ni tadi. Yaquluna ma la yaf'alun, cakap benda yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan buat benda yang tak pernah diperintahkan oleh nabinya. Tolong ingat hadis ini. Tolong ingat bahwasanya setiap nabi dan rasul itu diutuskan bersama dengan mereka itu ashab, para sahabat. Dan semua kita tahu apa kerja sahabat dan apakah yang dilakukan oleh sahabat terhadap nabinya. Itu ikut perintahnya, buat sunnahnya. Kemudian datang generasi yang bukan sahabat ni tadi, bukan sahabat. Generasi datang setelah daripada mereka, cakap benda yang mereka tak buat dan buat benda yang tak pernah disuruhkan. Faman jahadahum, siapa yang memerangi mereka ini dengan tangannya, ataupun siapa yang memeranginya dengan lisannya, maka itu orang-orang yang beruntung. Dan sesiapa yang memerangi mereka dengan hati, maksudnya memerangi orang-orang yang cakap benda tak buat, buat benda yang tak diperintahkan oleh Nabi, maka datang satu golongan melawan mereka ini. Memanjahadahum, siapa yang melawan mereka, maka mereka ni ada iman. Dan siapa yang tak ada walaupun misqala zarrah, sebesar zarah dalam hati mereka nak menentang orang-orang yang seumpama ini,
maka tak ada iman sedikit pun, walau besar zarah pun tak ada iman di dalam hati mereka. So ini yang kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ilmu ni, dan mudah-mudahan kita dapat mengikut sunnah Nabi ataupun apa yang sepatutnya kita lakukan dan sebagainya. Tunaikan hak Allah dan tunaikan hak para Nabi itu sendiri, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan haknya pula, iaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensyirikkannya dan sebagainya. Sesiapa yang juga menyelisih Nabi-Nya, kita ingat hadis Haud. Siapa yang menyelisih Nabi tak akan dapat minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihalau fasuhkan, boleh belah jauh, kerana disebut kepada Nabi bahawa orang ini telah mengubah agama Rasulullah, orang ini telah murtad, orang ini telah buat bid'ah dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya, bab yang ke-24, bab yang terakhir adalah agama Allah satu tetapi syariatnya berbeza-beza. Ini pun jelas agama Allah satu. Semenjak daripada Nabi Adam AS sehinggalah penutup sekalian para Nabi dan Rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka agamanya hanya satu saja. Semua para Nabi dan para Rasul membawa perkara yang sama, iaitu menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Tetapi hanya yang membezakan adalah syariat. Disebut dalam hadis sahih, inna ma'syaral anbiya'i dinuna wahidun. Sesungguhnya kami ni para nabi, agama kami satu. Bahwasanya al-anbiya ikhwatun. Para nabi itu bersaudara, ikhwatul li'allat. Para nabi itu bersaudara dalam satu keluarga. Seperti yang Nabi SAW juga menyebutkan bahawasanya seorang budak itu disebut Addas, ketika mana masuk di dalam kebun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW masuk dalam kebun milik kebun selepas peristiwa Taif, kemudian datang seorang yang bernama Addas, dan Nabi tanya kepada apabila dia makan, dan Nabi SAW membaca bismillah dengan nama Allah. Budak ni tadi Kristian, dan budak ni melihat perbuatan Nabi dan dia dengar bismillah, maka dia kagum dan dia kata dia tak pernah dengar perkataan tu, sehingga Nabi tanya kepadanya, daripada mana engkau ni? Maka dia sebut daripada Ninawa, sehingga Nabi kata, oh, tempat saudaraku Yunus ibn Matta, tu Nabi Yunus alaihissalam, saudaraku. Innal anbiya ikhwatun, sesungguhnya para nabi itu ikhwah, bersaudara, dan bersatu keluarga. Inna awlan nasi bibni Maryam la'ana falaysa baini wa bainahu nabiyyun. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan putera Maryam adalah aku, dan di antara aku dan dia tidak ada satu pun nabi. Maka ini bab yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bahawasanya agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ini satu dan tidak berbeza-beza. Tinggal lagi hanya yang membezakan dakwah para nabi atau membezakan di antara nabi dengan nabi adalah syariat. Maka rasul yang berikutnya datang setelah rasul yang sebelum, maka dia diberikan syariat yang baru. Syariat berbeza-beza, tetapi apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sama, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Mereka bawa perkataan yang sama, la ilaha illallah. Maka barang siapa yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang mentauhidkan Allah pada zaman Nabi Musa dan mengikut Nabi Musa, dia Islam. Barang siapa yang mentauhidkan Allah pada zaman Nabi Ibrahim, maka dia itu Islam. Sehinggalah akhir, itu barang siapa yang beriman dengan Allah dan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya Islam, agamanya dinuna wahid, agama satu. Tinggal lagi syariat yang berbeza-beza. Apa poin yang dia nak bagi tahu? Bahawasanya dalam perkara akidah sama.
Tidak ada beza. Dan begitu juga apa yang berlaku dengan perbezaan mazhab dan sebagainya. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Malik. Mereka berbeza dari sudut fiqh saja. Tetapi dari sudut akidah tauhid, akidah mereka sama. Akidah mereka sama dan tidak ada beza. Maka apa yang telah kita baca daripada bab yang pertama sehingga bab yang ke-24 ini perkara yang melibatkan agama kita dan perkara yang melibatkan tentang aqidatut tauhid, dan juga isi kepada kandungan kitab ini adalah menjelaskan kepada kita makna tauhid dengan sebenar-benarnya dan menjelaskan kepada kita mesti berbeza dengan orang kafir. Mesti berbeza dengan orang kafir kerana perbezaan itu adalah disuruh oleh agama kita dan itu merupakan akidah. Dan sebab itu apabila kita sebut tentang perayaan, maka kita sebut al-a'yadu minad din. Perayaan itu adalah dari agama. Al-a'yadu minad din. Perayaan adalah dari agama. Kerana memang dijadikan bahawasanya setiap agama ni ada perayaan yang tertentu. Maka sebab itu datang Islam. Islam membatalkan dua perayaan, An-Nahrawan dan juga itu, dan menggantikan dengan Idul Fitr dan Idul Adha. Perayaan Fitri dan perayaan Adha. Dan tidak ada hari yang boleh dibesarkan melainkan dengan dalil Al-Quran Sunnah. Dan tidak ada hari-hari yang boleh diberi pengagungan melainkan mesti dengan dalil Al-Quran dengan Sunnah. Begitu juga, dan tidak ada tak ada apa dalam bab tauhid, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, mesti doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu ialah yang dibawa oleh para nabi sekaliannya, daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman yang jelas tentang aqidatut tauhid dan juga memberikan kefahaman yang jelas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah pun secara ringkasnya membaca apa yang terkandung di dalam kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Iqtida' Siratal Mustaqim, menelusuri jalan yang lurus yang menyelisihi jalan-jalan ahli neraka. Mudah-mudahan dengan kita membaca semua dan kita memahami sunnah Rasulullah ini akan membawa kita kepada jalan ahli syurga dan membawa kita supaya menerangi ataupun memberikan kefahaman yang jelas jalan yang kita nak menelusuri yang boleh membawa kita kepada syurga Allah Azza wa Jalla adalah jalan yang diterangi oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua umat kita ini diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seluruh umat kita khususnya di Malaysia balik-balik kepada sunnah dan balik-balik kepada kefahaman yang jelas tentang aqidatut tauhid. Mudah-mudahan kita ini akan beroleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla dengan kita mengingati kepada hadis yang kita sebut tadi itu apabila kita menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, itu hanya menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kita pula. Itu Allah tidak akan mengazab kita dan Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nama agama Islam, adakah Yahudi dan Nasrani itu nama agama juga atau sekadar nama bangsa? Pada asalnya Yahudi itu bangsa lah, bangsa Yahudi dan juga Nasrani pada asalnya. Dan mereka ini kita sebut kalau Yahudi dan sebagainya Bani Israel. Bani Israel. Adapun penamaan Islam sebenarnya apa-apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum telah pun dijelaskan ataupun telah pun disebutkan bahawasanya agamanya Islam. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Islam, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Islam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu semuanya Islam. Nama Islam itu telah pun digunakan dan telah pun ada pada zaman-zaman sebelum. Tinggal lagi apabila Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu pada asalnya bangsa, tetapi apabila mereka sesat daripada jalan yang lurus, maka kita sebut ataupun Al-Quran dan Sunnah sebut Al-Yahud dan Nasara, Nasrani, Yahud dan Nasrani.
pada asalnya kalau sekiranya mereka mengikut agama Allah dan juga mentaati nabi-nabi mereka, mereka juga adalah Islam. Dan juga macam kita sebut, disebut tu mereka juga Ahlul Kitab. Ya, mereka Ahlul Kitab. Kerana Ahlul Kitab penggunaannya itu disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apabila disebut Ahlul Kitab, maka merujuk kepada Yahudi dan Kristian. Bila disebut Ahlul Kitab, merujuk kepada Yahudi dan Kristian. Maka bila Al-Quran kata sembelihan mereka halal, wanita-wanita mereka halal untuk dinikahi dan sebagainya, maka yang dimaksudkan Ahlul Kitab di situ adalah yang merujuk kepada Yahudi dan Kristian, Ahli Kitab. Dan walau bagaimanapun dia Ahli Kitab tapi dia kafirlah. Dia Ahli Kitab tapi dalam masa sama dia kafir. Tinggal lagi dia itu ada keistimewaan ataupun dia itu ada sikit beza dengan orang kafir yang tidak Ahli Kitab. Ada sikit perbezaan antara kafir yang tidak Ahli Kitab. Perbezaannya apa? Perbezaannya macam kita sebut tadi, sembelihan mereka halal untuk kita makan dan juga wanita-wanita mereka halal untuk dinikahi. Tetapi kalau sekiranya mereka itu musyrik, orang-orang musyrik yang tidak di kalangan Ahli Kitab, maka dia tidak ada keistimewaan tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, dan dengan hasil usaha beliau dan juga kitab yang beliau tulis ini, maka memberikan ilmu kepada umat yang datang kemudian daripada beliau, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmatinya dan juga merahmati kita semua insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. So mungkin minggu hadapan sama ada kita sambung semula kepada Bulughul Maram, wallahu alam, ataupun kitab yang lain, itu nanti Baitus Salam akan menentukan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa-apa kekurangan mohon maaf dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.